Saya sangat excited nak jumpa dengan Dr. Hafiz Jainal. Janal. Hai Bita kecil. Saya Aryan Azin. Saya dekat Too Sweet Dental. Saya sangat excited sangat nak jumpa dengan Dr. Hafiz Zainal. Hai doktor. Hai, apa khabar? Hai, saya pun excited lah nak jumpa dengan bintang kecil adik Aryan. Okey, sebelum apa-apa, Aryan dah scan belum? Tadi dah scan kan? Ya ke? Belum Okey, jom. Kena scan dulu. Okey, jom. Okey, untuk dekat klinik pergigian Too Sweet Dental ni, first kali kita kena scan lah. Kita kena scan MySejahtera, cek suhu dan sebagainya. Dan daftar di kaunter sini. Nampak tak akak ni? Akak ni dia sentiasa menunggu Aryan. Okey, selepas kita daftar, so kita boleh tunggu dekat sini. Okey, jom ikut doktor. So kat sinilah tempat menunggu. So sambil-sambil menunggu, kita boleh tengok TV kan? So jom kita masuk ke dalam pula. Kalau bosan-bosan boleh tengok ikan. Okey, kat sini tempat menunggu ruangan yang kedua. So kat sinilah. So Aryan boleh, tak kisahlah Aryan nak duduk kat sana ke, Aryan nak duduk kat sini ke. Okey, dan kat sinilah tempat kita membuat rawatan. So doktor akan membuat rawatan dekat sinilah. Contoh bilik rawatan yang doktor akan rawat Aryan nanti. Okey, jom. Okey, alalang Aryan dah hadir dekat klinik gigi ni. Jom kita cek gigi. Kita share experience macam mana Aryan cek gigi dekat sini. Okey, jom. Okey, Aryan duduk sini. Okey, sebelum cek gigi, doktor mesti kena pakai glove dulu, pakai mask. Okey, Aryan nervous ke? Tak kan? Ke seronok? Seronok. Okey, sekejap. Okey, cuba Aryan tengok dulu dekat gigi Aryan. Aryan rasa macam mana? Ya ke? Doktor tengok sikit. Okey je. Okey, tak apa. Sebelum tu, doktor akan tengok kat dalam sekali. Okey? First, doktor akan check gigi dulu. Okey, buka. Oh, bagus. Bagus. So far, doktor tengok tak ada apa-apa lubang. Bersih pun bersih. Ke Aryan baru berus gigi ni? Baru. Okey. Buka besar lagi. Bersih. Cuma ada sikit-sikit sajalah. Bahagian-bahagian yang apa ni, mungkin bila Aryan brush tu kan, ada bahagian yang Aryan tak sampai. Kejap lagi doktor akan tunjukkan cara-cara dia untuk memberus gigi lah. Sebab kadang-kadang budak-budak ni dia berus gigi tapi mungkin cara dia tak berapa efektif. So sekarang ni doktor akan check dulu habis. Lepas tu doktor akan tunjukkan cara brush yang betul. Tapi overall gigi Aryan memang handsome lah. So doktor sekarang ni nak ajar Aryan cara-cara untuk brush gigi, okey? Doktor okey ke gigi saya ni? Tak adalah. Sebenarnya okey je. Doktor cek tadi sebenarnya banyak bahagian-bahagian yang bersih. Tapi ada juga bahagian-bahagian yang tak berapa yang bersih. Sebab mungkin cara Aryan brush tu tak berapa efektif lah. Sebab tu doktor nak bagi tahu cara-cara untuk memberus gigi. Okey? Bila kita nak berus gigi, kita perlu tahu permukaan gigi ada berapa banyak bahagian. Okey, sebenarnya gigi ada 5. Ada 5 bahagian. Tapi hanya 3 bahagian saja yang dapat dibersihkan dengan berus gigi. Okey, permukaan yang pertama adalah permukaan di hadapan. Okey, ni senang je, senang. Okey, permukaan yang kedua adalah di atas. Okey, ni pun senang. Permukaan yang ketiga adalah yang di bahagian belakang gigi. Ketiga-tiga permukaan ni dapat dibersihkan dengan berus gigi. Tetapi permukaan yang keempat dan kelima tidak dapat dibersihkan dengan betul ataupun dengan bersih hanya dengan menggunakan berus gigi sebab dia terletak di bahagian kiri dan kanan gigi. Okey, hanya floss ataupun benang tu. Ada pernah nampak tak yang benang yang orang bersihkan dekat tengah-tengah gigi tu? Tak pernah doktor, apa benda tu? Tak apa, sekejap lagi doktor ajar. Doktor ajar cara untuk brush dulu. Mula-mula Aryan kena pilih berus gigi yang lembut tau. Sebab kita punya mulut ni banyak bahagian-bahagian yang lembut, contohnya gusi dan mulut. Kita tak nak bahagian-bahagian tu terluka. So bila brush tu, letakkan sedikit ubat gigi yang mengandungi fluorida, kemudian berus gigi mengikut alur gigi. Ada orang, setengah orang suka atas bawah, ada setengah orang suka bulat-bulat.
Okey, mana-mana pun okey. Yang penting Aryan selesa. Perlu berulang-ulang kali tau pada satu tempat tu, kemudian baru Aryan boleh berpindah ke sebelah. Okey, sikit-sikit. Dia tak boleh cepat-cepat macam sikit-sikit je. Tak, dia kena banyak-banyak. Bila dah semua permukaan Aryan dah brush, Aryan baru buka mulut. Okey, bila buka mulut, kita brush di bahagian atas pula. Okey, ini senang je. Tapi kadang-kadang kan ada sesetengah orang, bukan Aryan lah, mungkin kawan-kawan Aryan kot yang kat luar sana, ada setengah orang tu bila dia brush, dia terlupa nak brush di bahagian belakang. Dia hanya brush di bahagian hadapan saja. Sebenarnya kita kena brush semua. Sama juga dekat atas ni. Perlu brush banyak kali. Dah settle, lepas tu kita brush di bahagian belakang pula. Tadi hadapan dah settle, atas pun dah settle, kemudian di bahagian belakang. Okey, untuk di bahagian belakang ni, cara dia ambil brush, perlu brush di bahagian belakang ni, kita keluarkan sisa-sisa makanan yang terletak dekat dalam ataupun di bahagian belakang gigi ni. Okey, bahagian ni agak sukar sedikit sebab dekat sini ada lidah. Kita perlu letakkan berus gigi ni di antara lidah dan gigi dan bersihkan. Nampak tak macam mana berus tu dia keluarkan sisa-sisa makanan di celah-celah gigi dia bahagian belakang ni. Yang ni mesti Aryan tak buat kan? Sebab doktor tengok tadi dekat bahagian belakang ni lah yang ternampaknya ada sedikit lah bahagian yang tak berapa bersih. Sama juga di bahagian atas. Masukkan berus gigi macam ni, kemudian kita keluarkan di bahagian belakang macam ni. Sebab tu bila kita berus gigi, kita perlu berus gigi di hadapan cermin. So kita boleh nampak bahagian mana yang kita dah berus, bahagian mana yang kita tak berus lagi. Ini adalah cara memberus gigi. Aryan ada apa-apa soalan tak yang Aryan nak tanya doktor? Doktor, gigi susu tu apa? Okey, gigi susu tu ataupun kita sebut sebagai deciduous tooth adalah gigi kanak-kanak lah. Senang ceritanya gigi kanak-kanak, di mana pada umur 6 tahun sehinggalah umur 12 tahun, gigi susu ni dia akan, orang kata apa, dia akan longgar. Sebab dia akan digantikan dengan gigi kekal. Okey, total gigi susu semuanya adalah 20 batang gigi. So sekarang Aryan umur berapa? 10 tahun kan? So Aryan dah pernah kena cabut gigi kan? Pernah banyak kali kan? Lepas tu akan ada gigi baru tumbuh kan? Itulah dia. Kalau yang gigi yang longgar tu, daripada umur 6 tahun sampai umur 12 tu, itu adalah gigi susu. Okey, gigi yang tumbuh selepas tu adalah gigi kekal. Kanak-kanak kena floss ke doktor? Okey, sebenarnya kena. Sebab kan doktor cakap tadi kan, gigi ada 5 permukaan kan? Permukaan yang keempat dan kelima tu tak dapat dibersihkan dengan berus gigi. Okey, sebab tu doktor nak ajar. Okey, kejap. Nurse boleh bagi saya floss? Okey, ni ada floss. Okey, Aryan boleh pegang. Doktor nak tunjukkan cara-cara floss. Okey. Okey, floss ni dalam bentuk berbenang macam ni lah. Okey, ni bukan benang jahit baju tau. Caranya kita lilitkan floss ni di bahagian jari hantu. Kemudian jari telunjuk ni, nampak tak dia boleh kan? Okey, floss ni cara dia, kita perlu masukkan berbenang floss ni di celah-celah gigi pelan-pelan. Kemudian kita peluk gigi. Kita akan keluarkan sisa makanan yang tersekat di celah gigi tu. Tak habis kat situ, kita perlu masukkan di bahagian yang sama. Kita peluk di bahagian belah sana pula. Barulah semua permukaan gigi tu bersih. Kalau Aryan floss dengan betul, berus gigi dengan betul, insya-Allah mesti tip top. So bila Aryan senyum kat kamera tu, mesti orang akan tengok macam wow, nampak macam fresh. Okey, itu yang kita nak sebenarnya. Doktor nak tanya Aryan, kita kena berus gigi berapa kali sehari? 2 kali. Okey, good. Okey, 2 kali sehari tu waktu bila? Pagi dengan malam. Okey, pandai. Maksudnya kita perlu berus gigi pertama kali masa kita bangun tidur. Bila kita bangun tidur, kita kena berus gigi. Kemudian malam. Tapi ramai yang salah sangka. Kadang-kadang biasanya kita mandi malam tu dalam pukul 6, pukul 7 kan. Kita berus gigi pada waktu itu kan. Okey, tak salah sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu berus gigi sebelum tidur. Biasa Aryan tidur pukul berapa? 9. Awal. Mesti tak banyak kerja sekolah ni. Banyak, tapi masih dah pukul 9 dah siap. Terror Aryan. Okey, contohnya kalau Aryan tidur pukul 9, so pukul 9 tu Aryan kena berus gigi. Okey, lepas tu Aryan dah tak boleh makan dah. Tapi kalau Aryan makan sesuatu, Aryan perlu berus kembali. Sepanjang waktu tidur tu, Aryan tidur dalam keadaan mulut yang bersih. Floss pun macam tu juga. Saya advisekan untuk Aryan sekurang-kurangnya sekali sehari pun tak apa. Kalau saya pernah ada yang macam ni.
dia pun nak gosok gigi, tapi tiba-tiba gigi dia berdarah. Kenapa tu? Oh, berdarah tu biasanya gusi dia yang berdarah. Okey, berdarah tu sebab gusi dia bengkak. Okey, kenapa gusi bengkak? Okey, macam ni. Okey, ada yang pernah makan tak macam makan sambal ke, makan black pepper ke, kan? Kadang-kadang kan ada macam dia punya black pepper yang hitam tu ataupun cili yang merah tu dia tersangkut dekat gusi, betul tak? Dekat bahagian gusi kita ni, dia ada poket. Nampak tak dia ada poket? Nampak tak dekat bahagian sini? Kadang-kadang macam ada cili sangkut kat sini lah, dekat sini lah, kan? Sebenarnya bila kita berus, kita perlu berus di bahagian dalam gusi ini juga. Bahagian ni lah sisa-sisa makanan tu dia tersangkut kat situ. So bila banyak sisa makanan, banyak apa? Banyak sisa makanan, banyak bakteria, betul? So bila banyak bakteria akan menyebabkan gusi kita bengkak. Sebab tu bila kita sentuh sedikit ataupun kita berus gigi sedikit, dia akan berdarah. Jadi untuk mengelakkan gusi berdarah ni, Aryan perlu berus di bahagian gusi juga dengan perlahan. Lama-lama bahagian tu tak akan berdarah lagi. Okey, selain tu kan, selain pada Aryan, ada juga ramai kawan-kawan Aryan yang tanya tau. Maksudnya kenapa gigi kita sensitif? Maksudnya bila makan aiskrim, bila makan benda-benda yang manis, makan benda yang panas, kenapa sensitif? Okey, gigi sensitif ni ada banyak sebab. Salah satu sebabnya adalah gigi berlubang. So bila gigi kita berlubang, gigi kita akan sentiasa ataupun selalu ada masalah sensitivity. Kita perlu jumpa doktor gigi setiap 6 bulan. Bukannya Aryan je tau. Doktor pun kena jumpa doktor gigi juga tau. Maksudnya doktor pun perlu cek gigi juga. Mungkin ada bahagian-bahagian gigi kita yang kita tak perasan sebenarnya dah berlubang. Apa yang doktor buat dulu bila seorang tu datang kat klinik? Apa dah ni? Bila ada pesakit datang, first kali sebenarnya doktor akan borak-borak dululah. Macam Aryan ni kan, Aryan pastikan Aryan selesa. Jadi bila Aryan selesa, doktor pun senang untuk membuat kerja kan. Daftar kat depan. Kemudian doktor akan tanya, maksudnya Aryan ada masalah kesihatan apa-apa tak? Aryan ada tak masalah kesihatan apa-apa? Asma ke? Tak ada. Tak ada, memang sihat Alhamdulillah. So selain tu Aryan ada allergic pada apa-apa ubat tak? Maksudnya bila Aryan makan ubat tu macam tiba-tiba mata jadi merah ke, bibir jadi bengkak ke, tak ada kan? Okay, selepas doktor dah tanyakan soalan-soalan yang penting tu, barulah doktor akan suruh Aryan duduk dekat sini dan doktor akan cek gigi. Sebila doktor cek gigi tu, doktor akan tanya lagi, Aryan ada apa-apa tak yang Aryan nak komplain? Contohnya macam tadilah, kononnya gigi sensitif ke, ataupun gusi berdarah ke, ataupun gigi berlubang ke, ataupun ada juga yang komplain mulut berbau ke. Ada juga yang komplain kenapa gigi saya kuning kan. Jadi kita perlu tahu kuning ni disebabkan karang gigi ataupun tak gigi, ataupun memang dia adalah genetik. Sebab tu sangat penting untuk jumpa dengan doktor gigi dan doktor akan bagi tahulah maksudnya apa sebab kuning tu. Itulah selalunya doktor akan buatlah bila pesakit datang berjumpa dengan doktor. Hari ini kita dapat banyak sangat information daripada Dr. Hafiz. Thank you Dr. Hafiz. Thank you Aryan sudi datang dekat Too Sweet Dental ni. Doktor memang berpuas hatilah. Itulah, ada nak cakap apa tu? Jangan lupa subscribe, follow, share kat kawan semua. Share apa? YouTube channel Bintang Kecil. Bintang Kecil. Korang jangan lupa. So korang semua yang nak dapatkan rawatan boleh datang ke Too Sweet Dental di Bukit Jalil macam Aryan ni. Okey, jumpa korang dekat next episode. Bye bye. Bye bye.